ada tendangan penalti. Pada kali ini, apakah disudahkan dalam masa tambahan ataupun kita mengharapkan penalti? Satu berlaku di masa tambahan ini. Dimulakan separuh masa yang pertama, masa tambahan. Nurul Azhar Roya jaring gol. Fadli Razi tak lepas dikawal oleh Marzuki untuk Syafiq. Coba memberikan ke Joseph Kalanti, berjaya. Joseph Kalanti terus lepas. Hadi sudah berada di depannya. Hantar kepada Hadi, telah offside. Terlalu awal larian yang dilakukan bukan Hadi, Manaf. Agak awal. Ya, Hadi sudah keluar, maafkan saya. Hadi digantikan oleh Syarif Hasna. Joseph Kalang terbaring. Masih mengalami Kemungkinan beliau melalui kekejangan otot. ya. Ada sesuatu yang nyatakan oleh Irfan. Terengganu masih mempunyai seorang pemain untuk dimasukkan sebagai pemain gantian. Ya, kalau tadi Nurdin Alias dimasukkan menggantikan Ismail Faruqi dan kemudian Syarif Hasna dimasukkan menggantikan Hadi Yahya. Apakah Joseph Kalanti akan digantikan? Oh, dia terjatuh sendiri. Ya. Dia masih meneruskan kemarahan ketika ini walaupun telah berjaya melepasi pertahanan pasukan Terengganu. Diberikan rawatan di luar padang. Sudah boleh saya rasa. Boleh berjalan. Dan mungkin Irfan tidak perlu memasukkan pemain lain untuk menggantinya. Helmi. Pertahanan di sebelah kanan pasukan Terengganu. Manaf mengatur gerak ke tengah. Dah sampai kepada Asyari, dipintas. Tandukan ke belakang Syafiq. Daudsu. Faul sebenarnya Terengganu. Asyari. Di depannya Parisham. Masih lagi Asyari mencari ruang untuk melakukan hantaran ke tengah. Akhirnya hantaran ke dalam untuk pasukan Terengganu. Lagi hantaran ke tengah. Manaf cantik memberikan kepada Asyari, tak lepas Asyari. Satu lorongan yang baik daripada Zarif Hasna tadi kepada Asyari. Di situ oleh Helmi Ramli. Bola kepada Helmi Ramli. Disalahkan. Tackle yang dilakukan sebentar tadi. Perhatikan di sini bagaimana diserang di situ oleh pemain nomor 16 yaitu Zubair Azmi. Dengan percuma Terengganu terus kepada penjaga gol Fero Pavicin. Norden Nur Syahrul. Betul jadi berlagi-lagi. Joseph Kalanti bersama dengan Fadli Razi. Tidak, sebenarnya di situlah Khairan di Roza Rozali. Fadli Razi yang berlaga. Ya. Khairan datang kemudian. Beliau yang disalahkan tadi. Disalahkan atas insiden tersebut. Syari di tengah mencari Manaf. Joseph Kalanti, Manaf semula. Dan peluang sekarang ini coba digerakkan oleh 3 pemain Terengganu. Fadli Razi, Musyahrul cantik, back heel dilakukan. Terjatuh dari situ pemain Kelantan.
yang Curunara setelah back heel yang dilakukan sebentar tadi oleh Joshua Kalanti. Pemain nomor 15 Mas Liza mendapatkan kuning yang ketujuh dalam perlawanan ini. Ikatan lepas tadi mungkin Ramzul terus ke dalam larian tersebut, terus masuk ke dalam pintu gol pasukan Terengganu. Ramzul Zahir ini Mas Liza ini nomor 22 Ramzul Zahir. Joseph Kalanti dikejar oleh Kara de Rosa, dirampas oleh Kara. Habis keluar lontaran untuk pasukan Terengganu. Bermain dalam waktu kecederaan. Nomor 22 di situ. Nomor 21, maafkan saya, Helmi Ramli. Nur Syahrul ditarik oleh Helmi Ramli, memberikan tendangan percuma kepada pasukan Kelantan. Hanya kurang 1 minit memisahkan Kelantan dari kejuaraan setelah jaringan sendiri dari Daud Su. Percuma. Bagaimana perasaan pemain kalau begitu situasinya, Razif? Ya, benar. Hanya detik begitu. Ya. Walaupun tinggal 5 saat, apapun perhatian tumpuan harus diberikan sepenuhnya terhadap permainan. Selagi visa penamat belum dibunyikan. Oh, cuba dari jauh. Menguji dari Fabi Cemat dari pemain baru. Dari Fasna, cubaan jauh, jarak jauh tadi. Zarif ini pemain muda. Ya, seorang lagi pemain muda yang berasal daripada Pulau Pinang. Yang pernah bersama saya dulu di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Oh, dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Terus bersama dengan Terengganu? Tidak, lebih dulu. Sebelum ni dengan Pulau Pinang, dan dibawa oleh Irfan ke Terengganu. Joseph Kalanti bagi hantaran kepada Zarif, memberikan kepada Manaf Muhammad. Manaf mencari ruang, Zarif di depannya. Oh, tak percaya, sampai ke kaki Zarif Hasna. Nurul Asli Zab. Apa terjadi di situ? Baru masa tambahan pada pertama ini kita lihat pemain-pemain Terengganu banyak mengasak. Oh, bertembung dengan Helmi Ramli. Mas Rizab, tendangan percuma untuk Terengganu. Terus kepada Khairul Fabi Cemat. Asakan dilakukan oleh Kelantan pula sekarang di Canturu. Asyari cuba mengacaunya ke belakang Daud Su. Canturu semula. Daud Su, Canturu. Akhirnya cuba memberikan Nur Syahrul, tapi dikeluarkan di situ oleh Nordin Alias. Nur Syahrul dilantarlah ke tengah. Tak boleh lepas. Kalau baik dilakukan oleh Syarif Hasnan. Daud Su. Terjauh. Nur Syahrul. Adil Razi boleh dapat menampar dengan kemas. Peluang sekali itu Asyari. Diberikan kepada Manaf Muhammad. Semula kepada Asyari. Satu cubaan Asyari tapi berjaya ditahan. Langsung cari ruang. Melihat di seberang Sari Canturu. Akhirnya berjaya dirampas oleh pasukan Terengganu. Nordin Alias melakukan asakan untuk Asyari. Antara
Kejar ke tengah, tidak ada siapa di situ. Terkena pemain pertahanan dan akhirnya terus kepada Karo Pamijaya. Terlalu lama mana menyimpan bola dan kehilangan agak kerugian di separuh masa pertama masa tambahan ini. Masing-masing pelaku kepenatan beliau seharusnya melepaskan bola itu lebih cepat dan mungkin peluang akan tiba selepas itu. Lagi Terengganu mengatur gerak Manaf. Lepas dari Parsa, masih lepas Manaf. Cubaan cantik. Oh. Manaf Mamat hampir-hampir meletakkan Terengganu di depan. Terkeluar daripada pintu gol sebelah kanan pintu gol pasukan Kelantan. Walaupun ini pun adalah satu usaha yang baik daripada beliau tadi dapat menimuaskan Farid Syam. Tidak ada respon dari Khairul Fahmi Cemat. Ya. Tapi dia melihat agaknya bola telah terserong. Beliau sepatutnya mengambil di belah kiri pintu gol pasukan Kelantan. Khairul Fahmi, kenangan gol. Nurul Azwan Roya. Cara cuba untuk mencari Nur Syahrul. Kawalan Terengganu kembali. Sekali lagi antara jauh. Lautsu terus kepada Khairul Fahmi Cemat. Sudah keletihan para pemain. Ya, benar. Inilah gerak yang dilakukan oleh Manaf Mamat. Kita perhatikan bagaimana dia berjaya mengatasi Farid Syam. Dan tendangan yang hanya diperhatikan oleh Khairul Fahmi Cemat kerana ternyata tersasar. Penonton tidak berganjak. 85,000 orang penonton mencatatkan jumlah teramai di Stadium Nasional Bukit Jalil dalam perlawanan bola sepak. Pertemuan antara dua pasukan dari pantai timur Semenanjung yang bertemu 6 hari yang lalu, di mana Kelantan menewaskan Terengganu 3-0. Tapi kini terikat 1-1 memasuki masa tambahan. Lontaran. Biarkan sekali lagi daun sutu, satu lagi lontaran. 22 di situ Asy'ari. Kelar kelera Syafiq. Oh, tampanan yang coba dilakukan oleh Farid Syam. Lontaran untuk Terengganu kata pengadil. Asy'ari yang jatuh untuk mengawal tadi. Asy'ari agak senyap juga permainan beliau baru masa kedua tadi. Mereka cuba melengahkan permainan. Malumlah keletihan menghinggap sekarang benar. ini. Kedua-dua pasukan pemain mereka dah agak kepenatan. Siapa saja melakukan kesilapan kecil boleh membawa panah. Ya. Atau perlawanan ditentukan dengan tendangan penalti. Cubaan yang dilakukan oleh nombor 21 Helmi Ramali. Bagaimana kali ini peluang untuk Asy'ari. Berjaya melepaskan sepakan lebih padu, lebih tepat. Jatuh dan satu lagi peluang, tapi tidak disudahkan dengan sempurna. Agak lemah sepakan yang dilakukan oleh Nordin Alias tadi. Zarif Hasra Hasan Asna. Banyak dikuasai oleh Terengganu separuh masa pertama masa tambahan ini, cuba mencari gol kedua mereka. Tapi apapun masih lagi panjang untuk menentukan siapakah pemenang pada kali ini. Terus di tendangan Mas Nizam. Tidak ada pemain pasukan Terengganu yang berada di situ. Pada ketika ini konsentrasi yang penting. Keletihan sememangnya pada ketika inilah menggigit tulang. Ya, betul. Keletihan adalah tinggi sekarang ini dan nilai tenaga amat diperlukan. Zarif.
Cantik. Kena salah kepala Faris Syam tadi yang menyelamatkan keadaan Manaf sudah berada di gol posisi lepaskan untuk Kelantan, meneruskan ya. kemaran. Perhatikan di sini. tidak Mamat sudah Mamat akan mendapat bola tersebut. Sedikit tandukan dari Ya. Faris Syam menyelamatkan keadaan. Kawan separuh masa yang pertama. Masa tambahan kedudukan masih sama. Lawanan akhir Piala FA edisi ke-22 2010. 2011 lah sekarang ini. Ya. 2011. Maaf. Joseph Kalangti memberi ruang tidak menjawab. Masih lagi bersungguh-sungguh Terengganu untuk memecah kebuntuan di separuh masa kedua masa tambahan ini dengan melakukan serangan awal. Kelantan harus berhati-hati Lagi serangan dicoba kerana dilakukan mereka oleh nampak Terengganu. lebih berbahaya di separuh masa kedua ini pasukan Terengganu masa tambahan. Dan kad kuning dilangkan kepada Rizal Fahmi Rosyid yang masuk menggantikan Subramanian. Merupakan kad kuning keempat untuk pasukan Kelantan, yang kelima keempat untuk pasukan Kelantan, dan yang ke-8 secara keseluruhan. Kaki bola begitu tinggi sekali menghalang Zarif Afnah. Peluang terbaik Terengganu untuk menjadikan gol, mencari gol kedua. Perhatikan apa set piece yang mahu dilakukan oleh Syari. Marzuki Yusof sudah berada di depan, paling tinggi nombor 17 ini. Di depannya ialah Rizal Fahmi Rosyid mencari Marzuki, tapi ditumbuk keluar di situ oleh Khairul Fahmi Cema. Dikawal oleh Zarif. Jauh cubaan yang dilakukan oleh Zarif. Dan sepatutnya membuka permainan. Mungkin lebih berbahaya kalau beliau membuka permainan. Syahrul nampaknya ada sedikit Keletihan Syarul, keletihan saya rasa beliau. Dan juga mengalami sedikit kecederaan. Biasa oleh Manaf memberikan tendangan sudut. Joseph Kalangti rendah dikeluarkan oleh Kelantan. Terengganu mengisi kawasan Kelantan sekarang ini, dan Daud Su mendada bola diberikan kepada Khairul Fahmi Cema. Kelantan pada waktu ini, ketika ini mungkin mereka mengharapkan tendangan penalti. Joseph kelakar oleh Faris Syam. Marzuki Bernando berjalan lepas Joseph Kalangti. Kelantan kembali menguasai besi Jantoro. Terengganu mengawal. Marzuki Yusof, satu antar panjang, coba untuk mencari Joseph Kalangti. Tendangan sudut. Satu lagi tendangan sudut yang ke-8 untuk pasukan Terengganu. Pasukan Terengganu masih lagi bertenaga di separuh masa kedua masa tambahan ini, tetapi ada pemain-pemain daripada pasukan Kelantan telah keletihan. Daud Su mengalami sedikit kejang otot saya rasa. Syari akan melakukan tendangan ini. Sekali lagi nomor 17, 18 Nordin, 17 Marzuki berada di depan pintu gol untuk menggunakan ketinggian mereka. Ransul bersedia di pertahanan. Pemain penyerang Kelantan itu Papus dicari, tantu ke bawah, peluang. Cantik jaringan yang dilakukan dari tenang sudut oleh Nordin alias menjadikan gol. sekarang Terengganu di depan
servis yang cantik daripada pasukan Terengganu. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Asyari Samsudin mencari Joseph Kalang di luar sana dan terus melurahkan bola ke dalam pintu gol pasukan Kelantan. Sekali lagi perhatikan ulang tayang bagaimana di sini. Tantukan Marzuki dan kemudian disudahkan di situ oleh Nordin. Cantik, bukan Syafiq Alwi. sebenarnya. Tandukan daripada Syafiq Alwi tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Asyari Samsudin mencari Syafiq Alwi yang berada di luar kotak penalti. Jauh di dalam far post sana. Satu kedudukan menarik. Dia diberikan kartu kuning kerana melengah-lengahkan ataupun merayakan terlalu hebat melawan ini. Dia boleh menjadi hero pasukan Terengganu pada malam ini. Walau apapun masih lagi ada baki-baki masa yang boleh dilakukan oleh kedua pasukan untuk mengubah lagi kedudukan. Jadi Nordin Alias, mungkinkah jaringan itu akan menjadi jaringan kemenangan untuk pasukan Terengganu? Ada lagi masa. Lebih kurang 10 minit lagi ada. Segala kemungkinan boleh terjadi. Kelantan walaupun kecewa mereka tidak harus menunjukkan kekecewaan mereka. Mereka harus melakukan seperti apa yang Terengganu lakukan di separuh masa pertama dan separuh kedua permainan tadi dengan meneruskan usaha walaupun di akhir-akhir minit permainan. Ya. Tapi saya rasa keadaan sekarang agak sukar untuk Kelantan kerana mereka juga agak keletihan. Kerana awal permainan tadi mereka menyangkakan mereka telah memenangi piala ini. Jadi Kelantan pula tertekan sekarang ini. Ketinggalan 1-2. Syafiq mengalami kecederaan ataupun kejang otot. Daud Su mungkin yang tak boleh tidur malam ini kerana jaringan gol sendirinya di waktu kecederaan masa sebenarnya. Ya, betul. Walau apapun bukanlah kesalahan yang disengajakan oleh Daud Su tadi. Dia juga ingin menyelamatkan keadaan atau kedudukan pasukan Kelantan pada ketika itu dan mengekalkan jaringan 1-0. Kita lihat ulang tayang gol kedua pasukan Terengganu. Syafiq dan kemudian Nordin Alias terus. Satu rebatan yang baik, first time yang baik daripada Nordin Alias. Hanya dapat diperhatikan di situ oleh penjaga gol Khairul Fahmi. Mencarikan kedudukan Terengganu 2, Kelantan 1. Nampaknya penyokong-penyokong Kelantan ada yang sudah melihat jalan keluar sekarang ini dari Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Irfan masih belum mau lega saya rasa. Kuyup Irfan pada malam ini. Penyokong-penyokong Kelantan yang ada terus menyiapkan semangat untuk pemain-pemain mereka. Mereka mencari kejuaraan setelah berjaya meraih juara Piala Malaysia 2010 Pelaunan Sumbangsih. Terengganu sekarang ini kekurangan dua pemain mereka berada di luar pada mendapat rawatan dan harus dipergunakan oleh pasukan Kelantan. Sakan yang coba dilakukan oleh pasukan Kelantan. Syafiq Alwi masih lagi berada di luar pada ketika ini untuk Terengganu. Joseph Kalangti. Lagi peluang. Agak terkuat antara daripada Mamat tadi. Walau bagaimanapun pasukan Terengganu masih bagi bersemangat untuk menambah mengukuhkan kedudukan mereka. Kelantan pula mengambil giliran untuk melakukan serangan. Canturu dikeluarkan di situ oleh Zubir Azmi. Daud Su pula sekarang ini untuk Kelantan. Nur Syarul dan Talaha ke bawah sedikit mencari bola. Dan akhirnya lontaran untuk pasukan Terengganu. Terengganu 2, Kelantan 1. Waktu kecederaan. Serangan Kelantan berterusan mencari ruang dan peluang.
masa ke depan dan akhirnya berjaya Dapat dikeluarkan oleh Mahfuz Yusof dari keadaan bahaya tadi. Semakin hebat perlawanan dengan asakan berterusan dilakukan oleh Kelantan untuk mencari gol penyama. Pada waktu kecederaan separuh masa yang kedua masa tambahan, berjaya bayangkanlah betapa tekanan masa yang dihadapi oleh Kelantan sekarang ini. Ya, benar. Joseph Kalangti, hantaran panjang. Setelah mereka hampir menjerui Piala FA, sekarang ketinggalan 2-1. Asyari disekat oleh Daudsu, dilarikan oleh Canturu sekarang ini. Canturu terus marah tapi terhalang. Zubir Azmi menghalang lariannya dan kad kuning dilayangkan untuk Zubir Azmi. Ini kad kuning yang ke-12. Begitu sibuk pengadil pada malam ini mengeluarkan banyak kad kuning. 3 atau 4 minit terakhir separuh masa kedua masa tambahan ini. Jika Kelantan ingin membawa kepada tendangan penalti, mereka harus menjadikan gol penyamaan. Kelantan mencari gol penyamaan. Masih lagi ada peluang untuk Kelantan untuk menyamakan kedudukan. Ada pemain yang mengalami kecederaan yang terpaksa dibawa keluar dahulu dari padang sebelum dimulakan tendangan percuma untuk Kelantan ini. Pemain Terengganu yang diusul keluar. Joseph Kalangti saya rasa. Tendangan percuma sekarang. Seorang pemain lagi rebah Terengganu. Tapi Pegadaian meneruskan permainan. Salah seorang pemain Terengganu terbaring. Saya rasa Daudsu ke tengah. Berjaya ditanduk di situ oleh pemain nomor 16 iaitu Zubir Azmi. Rizal Fahmi Roset naik ke atas untuk membantu bagian serangan. Peluang sekarang ini untuk pasukan Kelantan mencari ruang, tak berjaya terkenalkan sendiri. Satu lagi peluang, akhirnya berjaya dikeluarkan oleh Marzuki. Razan Roya hantar ke tengah. Ruang dicari untuk melepaskan sepakan. Tendangan yang dilakukan tidak berhasil. Kencang tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 5 iaitu Haran Eroza Razali dari luar kotak penalti. Luar kotak penalti yang deras tetapi terkeluar. Sedikit saja keluar. Sedikit bola itu. Ya. Dia menuju ruang terbaik melepaskan sepakan kaki kanannya. Ya, benar. Perhatikan masuk di situ tapi keluar semula bola itu. Melencong sedikit keluar daripada tiang gol Terengganu ini. Tangan sedikit patutnya ada tendangan sudut. Joseph Kalangti. Terengganu mencari gol. Peluang sekarang untuk Terengganu menambah gol. Tidak. Arif Fahmi Cerman lebih dahulu marah sebelum Asyari melakukan sesuatu. Tinggal lagi 1 minit lebih. Ini minit terakhir, baru masa kedua masa tambahan. Kelantan terus memburu gol untuk menyamakan kedudukan untuk bermain penalti. Canturu, Syarud dan Talaha dikeluarkan. Daudsu pula sekarang ini untuk membantu. Akhirnya kehilangan bola. Mana sekarang ini Terengganu 2 lawan 3. Tapi dikemas di situ oleh Haran Eroza. Lazan Roya. Peluang terus diselamatkan oleh satu antaran baik dalam pintu gol penalti, masa penalti pasukan Terengganu, tapi diselamatkan oleh Sarbini tadi. Selamat seketika lega barisan pertahanan pasukan Terengganu. Terengganu
Terengganu dalam final PLFA yang keempat, sekali muncul juara pada tahun 2000 dan 2 kali menjadi 6 juara, mencari juara kedua mereka malam ini. Kelantan berusaha untuk menyekat kerana mereka mau mencari kejuaraan pertama, tapi masa nampak tidak memberikan ruang kepada mereka. Dalam pada itu gerak yang dilakukan oleh Terengganu menerusi Mana Mamat tidak berhasil. Ada tarikan di situ dilakukan. Bahaya untuk pasukan Terengganu melakukan foul tadi oleh Asyari tadi. Mereka harus berhati-hati di minit-minit terakhir ini. Perhatikan di sini bagaimana Manap mempunyai ruang. Tendangannya dapat dibaca di situ oleh Harun Pamijaya. Sebelum insiden diberikan tendangan percuma untuk pasukan Kelantan sekarang ini. Mereka bermain dalam waktu kecederaan. Masa tambahan. Hanya masa dan detik memisahkan Terengganu untuk muncul kali kedua, juara Piala FA. Tapi Kelantan mungkin dapat melakukan sesuatu. Tidak, terus kepada penjaga gol. Sarbini Alawi terus terlena dia. Itu gelagat biasa. Dan begitulah berakhir perlawanan kemenangan untuk pasukan Terengganu. Menewaskan pasukan Kelantan dalam perlawanan akhir dengan tambahan masa 2-1. Irfan Bakti Abu Salim adalah orang yang paling gembira. Ini kali kedua dia menjulang PLFA. Sebelum ini bersama dengan Pulau Pinang. Kali ini akhirnya membawa Terengganu untuk kali kedua menjulang PLFA setelah ketinggalan dalam masa sebenarnya 0-1 sebelum gol sendiri yang dilakukan oleh Daud Su pada masa kecederaan. Tahniah untuk pasukan Terengganu kerana mereka tidak kenal putus asa walaupun mereka ketinggalan 1-0 di minit-minit terakhir separuh masa kedua tadi, dan mereka dapat menjadikan gol penyamaan dan akhirnya mencapai kemenangan di akhir masa tambahan ini. Dan pujian harus diberikan kepada setiap pemain-pemain Terengganu kerana mereka telah berusaha hingga membawa pasukan mereka mencipta kejayaan. daripada bagian Tuan Agong, dan bergembira Terengganu muncul juara. Kita kembali bersama Hafizal di studio. Silakan Hafizal. Demikian tadi upacara penyampaian hadiah yang telah pun disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Turut serta adalah Timbalan Presiden FM iaitu Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah Tengku Mahkota Pahang selaku Timbalan Presiden yang menyempurnakan upacara penyampaian. Nampaknya ramalan saya sedikit tersasar kerana menjangkakan Ahmad Nordin alias mungkin diangkat selaku pemain terbaik perlawanan, tetapi ianya menjadi milik pemegang armband ataupun lilitan Kapten Terengganu iaitu Marzuki Yusof yang diangkat selaku pemain terbaik kejohanan untuk siaran ataupun untuk saingan
Piala FA untuk saingan peringkat akhir ini. Okey, hari ini juga akan menyaksikan bagaimana pemain-pemain Terengganu yang telah digarap dari sejak awal, kerana kebanyakan pemain-pemain yang dibawa oleh Irfan Bakti adalah pemain-pemain muda yang dilihat masih lagi cetek pengalaman, tetapi ianya telah diberikan ruang untuk pemain-pemain muda ini melakukan aksi di pentas yang cukup besar sebenarnya, tetapi ia telah berjaya pergunakan sebaik mungkin oleh pemain-pemain muda ini untuk pasukan Terengganu, seperti yang kita dapat saksikan bagaimana Mazlizam, Helmi Ramli, antara pemain yang masih lagi dalam usia yang begitu muda tetapi dapat beraksi dalam senario bahang perlawanan akhir yang disaksikan oleh hampir 85,000 penonton. Dilihat ini satu prospek yang cukup baik untuk pasukan Terengganu pada masa depan. Tetapi saingan Liga Super juga semakin menarik kerana persaingan antara Kelantan, Selangor dan juga Terengganu antara yang menjadi tumpuan. Pemain terbaik perlawanan sedang bersiap sedia untuk ditemu ramah bersama dengan Rasdi Jumaat. Silakan. Baik, terima kasih Hafizal, dan saudara, bersama saya ialah Kapten pasukan Terengganu yang juga merupakan pemain terbaik final Piala FA bagi edisi kali ini. Jadi Marzuki, tahniah atas kemenangan, tetapi secara peribadi pemain terbaik perlawanan, apa maknanya anda rasa bersama dengan kejuaraan pada kali ini? Terima kasih. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini saya dan rakan-rakan semua dapat menjuarai Piala FA untuk tahun 2019 ni. Dan bagi saya semangat rakan-rakan semua yang boleh kita bangkit selepas kita ketinggalan gol. Baik, kebangkitan pada saat-saat terakhir, bukan minit terakhir tapi saat-saat terakhir, bagaimana anda melihat selepas itu semangat untuk bertarung daripada tambahan masa yang menyaksikan memang Terengganu menguasai untuk babak pertama dan kedua? Ya, memang selepas pada kita kena 1-0, semangat rakan-rakan semua tidak pernah lutut, kita fight sampai habis minit dan kita berjaya menghasilkan gol. Dan sampai itu pada gol yang pertama itu kita dapat sertakan semangat dan kita buat habis-habisan lah. Okey, kejayaan 2000 diulangi pada tahun ini. Jadi bagaimana anda melihat signifikan dengan persaingan untuk Liga Super yang semakin rancak selepas ini? Ya, alhamdulillah, insya-Allah Liga Super tinggal lagi 2 game. Jadi kita akan buat yang terbaik lah kalau kita nak menang lah dua-dua game tu. Sama ada kita boleh juara tu, itu kita tunggu lah. Baik, selepas ini bertemu dengan tim untuk saingan Liga Super. Jadi bagaimana anda melihat persediaan selepas menjuarai kali ini? Apakah masih lagi masih megah lagi dengan kejayaan ni? Ya, untuk juara malam ini pun kita tidak boleh meraihkan lagi sebab hari Selasa ni kita masih ada Liga lagi. Jadi apa-apa kita lepas ni kita tumpu balik ke Liga Super. Okey, baik Marzuki, tahniah sekali lagi. Dan Hafizah, selepas ini mungkin kita ingin mengenali ataupun mengetahui pengendali pasukan, kedua-dua pasukan dengan lebih lanjut. Jadi kita kembali semula bersama anda, Hafizah. Okey, Di, terima kasih Di. Mengikut info, bekas juara-juara Piala FA, Terengganu pernah berada dalam saingan peringkat akhir pada tahun 1999, tetapi tewas dalam sepakan penalti kepada Kuala Lumpur dengan 5-3. Tahun 2000 pada ketika itu Terengganu menewaskan Pulau Pinang juga menerusi sepakan penalti selepas perlawanan terikat 1-1. Kembali semula Terengganu ke saingan peringkat akhir adalah pada tahun 2004. Tewas kepada Perak dalam masa tambahan 3-0, dan ini merupakan penampilan kali yang keempat untuk Terengganu dalam saingan Piala FA. Irfan Bakti telah pun bersedia, hampir senyum hari ini keseluruhannya Irfan Bakti. Jadi apa komen Irfan bersama dengan Rasdi sekali lagi? Terima kasih sekali Hafizah, dan saudara, kali ini saya bersama pengendali pasukan Terengganu yang berjaya menjulang Piala FA buat kali kedua selepas tahun 2000, saudara Irfan Bakti. Coach, bagaimana coach melihat kebangkitan di saat-saat terakhir Terengganu sebelum ke masa tambahan? Ya, saya memuji sikap ataupun komitmen pemain-pemain saya yang tidak pernah luntur, tidak pernah putus asa sehinggalah ke whistle penamat. Dan saya telah mengarahkan sehinggalah whistle penamat baru you boleh stand down. Kalau tidak, you kena fight sehingga ke akhir. Jadi alhamdulillah pemain-pemain saya menyahut cabaran dan mereka dapat menjaringkan gol penyamaan di saat-saat akhir.
dan seterusnya terus kami tak nakkan penalty kicks, nakkan kemenangan mutlak walaupun dalam masa tambahan. Baik, memang sejarah sebelum ini Terengganu menang kali terakhir pada tahun 2000 kali pertama tu memang dengan penalti, dan selepas itu kebanyakan berkesudahan dengan penalti. Jadi bagaimana coach melihat apakah sebenarnya Terengganu memang bersedia untuk masa tambahan ini? Saya memberitahu kepada pemain-pemain saya, tahun 2000 mereka mengalahkan tim saya, yang mana saya menjadi jurulatih Pulau Pinang. Dan pada hari ini saya memberitahu pemain-pemain saya, pada tahun 2002 saya sebagai jurulatih Pulau Pinang telah mengalahkan Perak 1-0 walaupun Perak merupakan favourite team di ketika itu. Kami merupakan underdog dan akhirnya sekali ini kami menang 1-0. Dan pada hari ini alhamdulillah saya rasa bookmakers pun banyak kepada Kelantan, tapi itu saya katakan pemain-pemain begitu committed sekali. Baik, coach memang nampak gembira sangat, tetapi selepas ini lebih penting dua perlawanan terakhir. Selepas ini bertemu tim. Jadi bagaimana, ada perubahan dari segi formasi lepas ini ataupun kedudukan pemain, tukaran? Mungkin ada pertukaran pemain, ada pemain yang suspension apa semua, tapi pertandingan Liga belum lagi berakhir. Ada lagi 2 game. Apa-apa saja boleh berlaku. Kerana kami next game, 3 hari lagi daripada sekarang, akan jumpa Titin. Selangor akan jumpa Felda. Dan Kelantan akan jumpa Perak. Jadi, anything can happen dalam 2 game terakhir ini. Baik, terima kasih atas kerjaan sekali lagi, coach. Dan Fizal, sekian di sini untuk kita siar langsung dari balapan ini. Kembali semula bersama anda. Baik, terima kasih Irfan dan juga Rasli Jumaat. Jadi kita telah sampai ke penghujung rancangan. Apapun suka diingatkan, RTM kembali dalam saingan Liga Malaysia. Hari ini Terengganu 2, Kelantan 1, juara Piala FA 2011. Dari saya Hamzah Ahmad serta seluruh warga kerja penerbitan yang diketuai oleh Cik Wahid Kasim, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, sukan terbaik hanya di RTM.